Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Malaysia dapat grade D dalam Indeks Integriti Pertahanan. Malaysia mendapat grade D dalam Indeks Integriti Pertahanan Kerajaan atau Global Integrity Index GDI bagi tahun 2020 menurut hasil penyelidikan Transparency International TI Pertahanan dan Keselamatan. Malaysia mendapat skor keseluruhan 45% sama dengan Rusia dan Uganda. Apakah maknanya rating ini? Malaysia berdepan risiko rasuah yang tinggi dalam sektor pertahanannya. Pemantauan oleh Parlimen seperti baru lahir dan lemah. Penelitian kewangan dihadkan oleh kerahsiaan yang berlebihan manakala perolehan terdedah kepada kepentingan pihak kuasa asing dan domestik yang mengurangkan daya tahan institusi terhadap rasuah. Akhirnya, risiko adalah kritikal daripada segi operasi ketenteraan. Demikian menurut Jabatan GPI. Daripada segi kewangan, Malaysia diberi hanya 30% iaitu grade E, berisiko amat tinggi. Sementara itu, bagi operasi, kedudukan Malaysia lebih teruk kerana hanya mendapat 25% iaitu grade E, berisiko amat tinggi dan perolehan 38% iaitu grade D, berisiko tinggi. Kedudukan Malaysia hanya diselamatkan oleh personel yang mendapat grade B, berisiko rendah. Dalam bahasa mudah, Malaysia adalah negara yang berisiko tinggi dalam pertahanan akibat isu rasuah dan ketirisan, terutamanya dalam soal pemerolehan yang diuruskan Kementerian Pertahanan. Keadaan ini berlaku bukan kerana penjawat awam atau personel di dalam Kementerian Pertahanan, tetapi kerana kurangnya komitmen pihak yang berkuasa iaitu campur tangan politik atau pihak kerajaan. Isu ini mendapat perhatian Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perbahasan di Parlimen. Anwar berkata masalah ketirisan terus berlaku sehingga ia dihidu oleh GDI yang menjejaskan keyakinan masyarakat antarabangsa. Tentunya ini akan mengesankan aspek keselamatan pegawai-pegawai dan juga keselamatan negara yang gagal diberi perhatian sebaiknya, kata Anwar. Beliau mempersoalkan mengenai isu kelewatan 6 unit helikopter tempur ringan model MD-530G yang dilaporkan pada September lalu dan akan diterima oleh Pasukan Udara Tentera Darat PUTD Disember ini, sama ada sudah sampai ataupun belum. Menurut beliau, masalah di Kementerian Pertahanan timbul kerana campur tangan politik, kata Anwar. Yang mendapat projek tersebut, Datuk Harrison Hassan, Timbalan Ketua UMNO Subang. Beliau tiada masalah siapakah yang dapat projek, tetapi isunya apabila timbul masalah, mesti diambil tindakan. 6 buah helikopter MD-530G. Siapa yang peroleh? Halaman Optima Sendian Berhad 2015. Dikemukakan oleh siapa? Datuk Harrison Hassan, Timbalan Ketua UMNO bahagian Subang. Ya. Saya tak ada masalah siapa pun. Tetapi kalau ada laporan ketirisan, penyelewengan begini, mesti diambil tindakan. Begitu juga dengan projek Kapal Littoral Combat Ship LCS TLDM yang bermula pada Oktober 2013. Kononnya dijangka hanya akan siap pada tahun 2025. Untuk rekod, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC telah memanggil Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi untuk disoal siasat memandangkan ketika itu beliau berjawatan Menteri Pertahanan pada tahun 2009 hingga 2013. Menurut Pengerusi PAC Wong Kah Wah, kerajaan sehingga Oktober 2020 telah membayar sebanyak 6.083 bilion ringgit. Namun tidak ada satu pun kapal yang siap dibina. Isu perolehan kapal peronda LCS bagi Tentera Laut Diraja Malaysia ini juga mendapat teguran daripada Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Aziz.
Beliau berkata kerajaan boleh mengutip denda lewat RM116.54 juta yang tidak dikenakan terhadap syarikat atas kelewatan penyerahan kapal LCS-1 selama 245 hari dari tarikh serahan sepatutnya pada April 2019. Sekarang sudah hampir ke tahun 2022, denda lewat sudah dikutip ataupun belum? Justru tidak menghairankan apabila GDI memberi rating D kepada Indeks Integriti Pertahanan Kerajaan bagi tahun 2020. Siapakah Menteri Pertahanan pada tahun itu? Beliau ialah Perdana Menteri Kabinet Keluarga 69, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang sedang meraihkan 100 hari pentadbirannya yang kononnya berjaya mencapai petunjuk prestasi utama KPI kelakar.